Al-Quran yang sempurna, Mutawatir Taufiqi, Surah 19 ayat 9, jaminan Allah yang maha melihat akan kesucian kitabnya. Surah Al-Hijr ayat 9 di dalam Al-Quran berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaga. Maksudnya, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ayat ini seringkali dipetik sebagai jaminan daripada Allah SWT bahawa kesucian dan keaslian Al-Quran akan sentiasa terpelihara. Perkataan mutawatir dalam konteks ini menunjukkan bahawa ayat ini telah diriwayatkan oleh begitu ramai orang sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan atau konspirasi dalam penyampaiannya. Istilah taufiqi pula menunjukkan bahawa pemahaman atau tafsiran ayat ini adalah dengan pertolongan dan petunjuk daripada Allah. Jadi, ayat ini dianggap sebagai jaminan daripada Allah SWT akan kesucian dan keaslian Al-Quran. Dan ini adalah selaras dengan pandangan majoriti ulama Islam bahawa Al-Quran telah dijaga daripada pengubahan atau penyelewengan. Sesungguhnya ayat ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahawa Al-Quran adalah teks yang dipelihara sepenuhnya daripada perubahan, baik dari segi bentuk, makna, maupun penyampaiannya. Ini adalah sebahagian daripada kepercayaan teologi dalam Islam yang dipanggil Hifz Al-Quran, penjagaan Al-Quran. Berikut adalah beberapa perkara penting yang boleh diambil daripada ayat ini. Keaslian teks. Ayat ini menegaskan bahawa Al-Quran telah dijaga oleh Allah daripada sebarang bentuk pengubahan atau manipulasi selama berabad-abad. Penyampaian secara mutawatir. Penyampaian Al-Quran dilakukan melalui banyak saluran yang berbeza, mutawatir, yang menurut ulama menjadikan mustahil berlakunya kesalahan atau penipuan dalam penyampaiannya. Hafalan dan penulisan. Al-Quran bukan sahaja dipelihara dalam bentuk tulisan, tetapi juga melalui hafalan oleh berjuta-juta orang merentasi generasi yang menjadikannya teks yang unik dalam sejarah. Peranan umat. Umat Islam memainkan peranan penting dalam memelihara kesucian Al-Quran melalui amalan seperti tilawah, membaca, talaqi, mengajar secara lisan, dan tahfiz, menghafal. Kesucian kandungan. Selain bentuk fizikal dan penyampaiannya, ayat ini juga menegaskan bahawa kandungan Al-Quran, termasuk mesej moral, etika dan hukumnya, kekal suci dan relevan untuk semua zaman. Tafsiran dan pemahaman. Memahami Al-Quran juga dianggap sebagai sesuatu yang dituntun oleh Allah melalui proses taufik, petunjuk daripada Allah. Maka memahami Al-Quran dengan betul memerlukan kesucian hati dan ilmu yang benar. Justru, ayat ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan umat Islam terhadap keaslian Al-Quran, tetapi juga mendorong mereka untuk terus mempelajari, mengajarkan, dan memelihara teks suci ini. Memahami konsep kesucian Al-Quran dalam konteks ayat ini melibatkan beberapa aspek lanjutan. Kesinambungan tradisi. Tradisi lisan dan tulisan Al-Quran telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para hufaz, penghafal Al-Quran, dan para ulama hadis dan tafsir telah memelihara kesucian teks ini melalui kaedah ilmiah yang dipanggil ulum Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, yang merangkumi qiraat, pelbagai cara membaca Al-Quran, rasm al-mushaf, penulisan Al-Quran, dan asbab al-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Pembukuan dan penyebaran. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Khalifah Uthman ibn Affan memulakan penulisan mushaf yang seragam bagi mencegah variasi penulisan yang mungkin berlaku akibat perbezaan dialek bahasa Arab. Ini merupakan langkah monumental untuk memastikan keseragaman teks Al-Quran di seluruh dunia Islam. Keajaiban Al-Quran. Ramai umat Islam percaya bahawa Al-Quran adalah mukjizat, mujizah, sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh manusia maupun jin, yang menunjukkan kesucian dan keistimewaan teks ini. Aspek-aspek ini termasuklah gaya bahasa, keindahan kosakata, dan keajaiban saintifik yang difikirkan terkandung dalam Al-Quran. Peranan dalam kehidupan seharian. Al-Quran bukan sekadar teks untuk dibaca atau dihafal, tetapi juga sebagai panduan hidup. Dalam solat, bacaan, zikir, dan ajaran moral dan hukum, Al-Quran menjadi pusat kepada kehidupan sosial, spiritual, dan intelektual umat Islam. Perdebatan dan pembelaan. Sejarah Islam dipenuhi dengan dan perdebatan mengenai pelbagai aspek Al-Quran, termasuk pembelaan terhadap keaslian dan kesuciannya daripada kritikan luar. Ini menunjukkan dinamisme dan kesungguhan umat Islam dalam memelihara warisan ini. Kemodenan dan Al-Quran. Pada zaman moden, cabaran baharu muncul dengan kemajuan teknologi, di mana digitalisasi Al-Quran telah membolehkan akses yang lebih luas, tetapi juga membawa cabaran baharu dari segi potensi penyelewengan. Namun, keyakinan terhadap penjagaan Al-Quran oleh Allah tetap kukuh. Dengan pemahaman ini,
Ayat Al-Hijr ayat 9 bukan sahaja menjadi asas kepercayaan, tetapi juga dorongan kepada para mufassir, ulama dan umat Islam amnya untuk terus berpegang teguh kepada azam untuk memelihara, memahami dan menyebarkan ajaran Al-Quran selaras dengan arahan daripada Allah. Memahami dan menghayati kesucian Al-Quran juga melibatkan pendidikan dan dakwah. Pendidikan Islam sering meletakkan Al-Quran sebagai pusat kurikulumnya, daripada tahfiz, menghafal hingga tafsiran. Dakwah atau penyebaran Islam juga bergantung pada Al-Quran sebagai sumber utama, mengajarkan bahawa memahami dan mengamalkan ajarannya adalah sebahagian daripada memelihara kesuciannya. Kritikan dan kajian. Dalam dunia akademik, baik di dalam maupun di luar komuniti Islam, terdapat banyak kajian terhadap Al-Quran yang merangkumi aspek linguistik, sejarah, perbandingan dengan teks-teks keagamaan lain, dan analisis kritikal terhadap kandungan dan implikasi sosiopolitiknya. Walaupun sebahagian daripada kajian ini boleh menjadi kontroversi, ia juga menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran dalam wacana intelektual global. Peranan dalam seni dan budaya. Al-Quran telah mengilhami pelbagai bentuk seni termasuk kaligrafi, khat, muzik, bacaan Al-Quran, seni bina masjid, dan kesusastraan. Kesucian Al-Quran dipelihara dalam bentuk ini melalui penghormatan yang diberikan kepada teks dan konteksnya dalam karya seni tersebut. Adaptasi mengikut zaman. Umat Islam di pelbagai pelosok dunia terus mentafsirkan Al-Quran untuk menjawab cabaran zaman, seperti bioetika, teknologi, hak asasi manusia, dan alam sekitar. Ini mencerminkan kepercayaan bahawa Al-Quran adalah panduan yang relevan untuk semua zaman, di samping menunjukkan bagaimana kesuciannya dipelihara melalui aplikasi praktikal. Perdebatan tafsir. Terdapat banyak mazhab tafsir Al-Quran, daripada yang sangat literal hingga yang lebih interpretatif, yang mencerminkan kepelbagaian dalam pemahaman manusia terhadap teks suci ini. Perdebatan-perdebatan ini seringkali menekankan kepentingan memelihara kesucian teks daripada tafsiran yang salah atau mengelirukan. Penggunaan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, Al-Quran kini boleh didapati dalam pelbagai format digital, aplikasi mudah alih, dan laman web yang membolehkan akses yang lebih luas dan kemudahan pembelajaran. Walau bagaimanapun, ia juga menimbulkan cabaran dalam memastikan reproduksi digital tidak menghakis kesucian teks. Kesedaran global. Dalam era globalisasi, kesedaran tentang Al-Quran telah meningkat di seluruh dunia, sama ada melalui dialog antara agama, pendidikan multikultural maupun media massa. Ini menunjukkan kepentingan memelihara dan menyampaikan kesucian Al-Quran dalam konteks dunia yang pelbagai dan saling berkaitan. Dengan semua ini, ayat Al-Hijr ayat 9 kekal menjadi sumber keyakinan bahawa Al-Quran akan sentiasa dijaga kesuciannya, mengirimkan mesej bahawa tanggungjawab ini bukan sahaja terletak di sisi Allah, tetapi juga di bahu manusia untuk memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ajarannya dengan betul dan penuh hormat. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang dikenali sebagai ayat-ayat cabaran atau ayat tantang yang mengajak manusia untuk menghasilkan sesuatu yang serupa atau lebih baik daripada Al-Quran. Berikut adalah beberapa ayat tersebut dan sebab-sebab mengapa ia dianggap sebagai cabaran. Surah Al-Baqarah, ayat: "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Mengapa? Ini adalah salah satu cabaran utama, mencabar penentang untuk menghasilkan satu surah sahaja yang setanding dengan Al-Quran dari segi keindahan bahasa, kebenaran isi, dan keajaiban sastra, yang dianggap mustahil dilakukan oleh manusia maupun jin. Surah Yunus, atau patutkah mereka katakan, "Dia Muhammad mengada-adakannya." Katakanlah, kalau benar yang kamu kan itu, maka datangkanlah satu surat yang semisal Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup menyertai kamu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Mengapa ayat ini mencabar golongan skeptikal untuk mencipta sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, yang merupakan penegasan terhadap kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat daripada Allah? Surah Hud, ayat: "Atau mereka mengatakan, Dia Muhammad dikatakanlah kalau benar yang kamu itu, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamai Al-Quran, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu orang yang benar." Mengapa? Cabaran ini meningkatkan lagi taruhan dengan meminta 10 surah
menekankan bahawa kemukjizatan Al-Quran bukan sahaja pada satu surah, tetapi pada keseluruhan teksnya. Surah Al-Isra. Ayat katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Mengapa? Ini menegaskan bahawa sekalipun seluruh manusia dan jin bekerjasama, mereka tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran, menunjukkan kesucian dan keajaiban Al-Quran yang tidak tertandingi. Cabaran-cabaran ini adalah sebahagian daripada hujah teologi Islam yang mengukuhkan dakwaan bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah disebabkan keindahan, kebenaran dan kesempurnaan sastera dan isinya yang dianggap tidak dapat ditiru oleh ciptaan Tuhan yang lain. Ayat-ayat ini juga menjadi asas kepada pemahaman Al-Quran sebagai mukjizat yang berterusan, kerana cabaran ini kekal relevan sehingga hari ini. Selanjutnya, terdapat satu lagi ayat cabaran penting untuk disebut. Surah At-Tur, 52b. Ataukah mereka mengatakan Muhammad telah mengada-adakannya? Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka membuat ucapan yang serupa Al-Quran ini jika mereka orang-orang yang benar. Mengapa? Ayat ini mencabar penentang untuk menghasilkan cerita atau hadis yang setanding kualitinya dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, dari segi keindahan bahasa, kekonsistenan naratif, dan kedalaman mesej moral dan spiritual. Ini merupakan satu lagi cabaran yang menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sahaja unik dalam kesusasteraan Arab, tetapi juga dalam kedalaman dan kerelevanan kandungannya. Signifikansi ayat cabaran, aspek mukjizat. Ayat-ayat tantang ini adalah sebahagian daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi dan dapat diakses oleh setiap generasi. Ujian keaslian. Ayat-ayat ini adalah cara untuk membuktikan keaslian Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah. Jika manusia dapat menghasilkan sesuatu yang setara, maka dakwaan bahawa Al-Quran adalah buatan manusia akan lebih sahih. Namun, tiada seorang pun yang mampu berbuat demikian, yang menurut umat Islam membuktikan sumbernya yang ilahi. Kekuatan bahasa Arab. Ayat-ayat ini menonjolkan keindahan dan kekuatan bahasa Arab dalam Al-Quran, yang dianggap sebagai puncak keindahan kesusasteraan Arab. Ia juga merupakan ajakan untuk mempelajari dan menghayati bahasa ini. Kekonsistenan dan koherensi. Cabaran mencipta sesuatu yang serupa dengan Al-Quran juga menyentuh tentang kekonsistenan dan koherensi teks dari segi isi. Al-Quran mempunyai tema yang saling berkait dengan koherensi yang tinggi, walaupun diturunkan dalam jangka masa yang panjang. Kedalaman spiritual. Allah, Al-Quran create saya menulis riset tapi dah hiupit semua yang spiritual dan moral yang disampaikan. Mesej-mesej Al-Quran tentang iman, moral dan kehidupan sosial merupakan aspek lain yang tidak mudah ditiru. Respons kepada kritikan. Ayat-ayat ini juga berfungsi sebagai respons kepada kritikan dan keraguan yang wujud tentang keaslian dan sumber Al-Quran. Ini merupakan ajakan untuk meneliti bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Dengan demikian, ayat-ayat cabaran dalam Al-Quran bukan sahaja untuk mengukuhkan keyakinan umat Islam terhadap kitab suci mereka, tetapi juga merupakan ajakan kepada semua orang untuk mempertimbangkan dan meneliti dakwaan Al-Quran sebagai wahyu ilahi melalui kacamata kritikal sastera, teologi, dan keajaiban. Memahami lebih dalam tentang implikasi ayat cabaran dalam Al-Quran, kita boleh melihat beberapa aspek lain. Pengaruh terhadap sains dan falsafah, balaghah dan linguistik. Kajian terhadap Al-Quran telah mendorong perkembangan balaghah, retorika Arab, dan ilmu bahasa Arab secara keseluruhannya. Penelitian terhadap keajaiban sastera Al-Quran telah menghasilkan banyak karya akademik tentang gaya bahasa, kosakata, dan struktur sintaksis Al-Quran yang unik. Falsafah Islam. Ahli falsafah Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyah telah memberi respons terhadap cabaran ini dalam karya-karya mereka, menjelaskan bagaimana Al-Quran berbeza daripada karya sastera lain, bukan sahaja dari segi bentuknya, tapi juga dari segi substansinya dan kesannya terhadap jiwa manusia. Impak dalam pengajaran dan pembelajaran, pendidikan Al-Quran. Ayat cabaran ini menjadi asas kepada pendidikan Al-Quran, mendorong para guru dan pelajar untuk memahami dan menghafal Al-Quran secara mendalam, serta mempelajari ilmu tafsir dan tajwid untuk memahami keindahan dan keajaiban bacaannya. Dialog antara agama. Dalam dialog antara agama, ayat-ayat ini sering dibincangkan sebagai sebahagian daripada penjelasan tentang keyakinan Islam terhadap Al-Quran.
Ini membuka ruang perbincangan tentang peranan wahyu dalam agama lain dan bagaimana setiap agama memandang kitab suci mereka. Sumbangan kepada seni dan budaya, kaligrafi dan seni visual. Keajaiban Al-Quran telah mengilhami seni kaligrafi Islam yang kaya, di mana ayat-ayat Al-Quran ditulis dengan cara yang indah dan berseni, menunjukkan penghormatan terhadap kesucian teks. Muzik dan bacaan, Al-Quran adalah satu seni tersendiri, di mana para qari, pembaca Al-Quran profesional berusaha untuk menyampaikan keindahan dan keajaiban sastra Al-Quran melalui tajwid yang betul dan intonasi yang menyentuh hati. Peranan dalam identiti dan kehidupan Muslim. Kedudukan pusat dalam ibadat, Al-Quran bukan sekadar teks untuk dibaca tetapi juga untuk diamalkan dalam ibadat harian, menjadikannya pusat kepada amalan keagamaan umat Islam. Sumber hukum dan etika. Sebagai sumber utama syariat, Al-Quran memberi panduan dalam hukum dan etika yang diaplikasikan dalam kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, mencerminkan aplikasi praktikal kemukjizatan Al-Quran. Kontroversi dan kritikan. Perdebatan akademik. Dalam konteks akademik, ayat cabaran ini menjadi subjek perbincangan tentang hakikat wahyu, sumber Al-Quran, dan bagaimana kita memahami keajaiban teks keagamaan. Setengah pengkritik mungkin melihat cabaran-cabaran ini sebagai subjektif atau tidak boleh diuji secara saintifik. Respons daripada bukan Muslim, orang daripada latar belakang agama yang berbeza mempunyai pandangan yang pelbagai terhadap cabaran ini, daripada mereka yang mengakui keindahan sastra Al-Quran hingga kepada mereka yang menolak dakwaan kemukjizatannya. Dengan semua ini, ayat cabaran dalam Al-Quran bukan sahaja menjadi asas keimanan bagi umat Islam, tetapi juga menjadi titik penghubung antara iman, seni, pendidikan dan wacana intelektual, mempengaruhi budaya dan falsafah Islam, serta interaksi antara Islam dan dunia luar. Tukar semua kepada aksiom satu? Maaf, saya tidak faham permintaan anda untuk menukar semua kepada aksiom satu. Jika anda bermaksud untuk menjadikan semua poin atau aspek yang dibincangkan menjadi satu aksiom, prinsip asas atau andaian yang dianggap benar tanpa bukti, ini boleh menjadi interpretasi yang sangat spekulatif dan subjektif. Namun, saya boleh cuba merumuskan satu aksiom yang merangkumi intipati perbincangan sebelum ini. Aksiom 1. Al-Quran adalah teks suci yang dianggap oleh umat Islam sebagai wahyu langsung daripada Allah, yang kesuciannya, keindahan bahasanya dan keajaibannya tidak dapat ditandingi oleh ciptaan manusia maupun jin, seperti yang dicabar dalam beberapa ayatnya untuk menghasilkan sesuatu yang setanding. Adakah ini yang anda maksudkan? Jika tidak, sila berikan butiran lanjut atau penjelasan tentang apa yang anda inginkan. Aksiom 1. Al-Quran adalah kitab suci yang dipercayai oleh umat Islam sebagai wahyu daripada Allah, yang mempunyai beberapa ciri asas yang unik dan tiada tandingannya. Kesucian dan keaslian. Al-Quran dianggap sebagai teks yang Allah sendiri berjanji untuk menjaganya daripada sebarang pengubahan atau kerosakan, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Keajaiban sastra, bahasa dan gaya sastra Al-Quran dianggap sebagai puncak keindahan dan kekuatan bahasa Arab yang tidak dapat ditiru oleh manusia maupun jin, seperti yang disebut dalam ayat-ayat cabaran dalam surah Al-Baqarah, Yunus 10:34, Al-14 dan At-Tur 2:34. Kekonsistenan dan koherensi. Al-Quran mempamerkan kekonsistenan tema dan koherensi naratif yang luar biasa walaupun diturunkan dalam jangka masa yang panjang, menunjukkan sumbernya yang ilahi. Kedalaman spiritual dan moral. Mesej-mesej Al-Quran memberikan panduan spiritual dan moral yang mendalam, relevan untuk semua zaman, yang sukar ditiru dalam kedalaman dan kerelevanannya. Cabaran menghasilkan yang serupa. Cabaran yang diberikan dalam Al-Quran kepada sesiapa sahaja untuk menghasilkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran dari segi sastera, kebenaran dan keajaiban tidak pernah dapat dijawab dengan memuaskan oleh sesiapa pun, mengukuhkan dakwaan kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pengaruh dan pelaksanaan. Al-Quran telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan, daripada pendidikan, hukum, etika, seni hingga budaya, memberikan asas kepada identiti dan amalan keagamaan umat Islam. Perdebatan dan dialog. Ayat-ayat cabaran dalam Al-Quran mengundang perbincangan dan kajian akademik, serta dialog antara agama yang menilai keunikan dan dakwaan kemukjizatan Al-Quran daripada pelbagai perspektif.
Dengan aksiom ini, kita mengakui bahawa Al-Quran bukan sekadar teks keagamaan tetapi juga fenomena budaya, intelektual dan spiritual yang telah memberi impak yang mendalam di seluruh dunia selama berabad-abad. Aksiom 1D, Al-Quran melalui ciri-ciri uniknya juga mempunyai implikasi lanjutan yang merangkumi pendidikan dan dakwah. Al-Quran menjadi pusat kepada pendidikan Islam, mendorong pembelajaran, hafalan dan pemahaman teks secara mendalam, serta menjadi alat utama dalam dakwah penyebaran ajaran Islam. Seni dan ekspresi budaya, keindahan sastra Al-Quran telah mengilhami pelbagai bentuk seni Islam termasuk kaligrafi, seni visual, muzik dan seni bina, menunjukkan bagaimana kesucian teks ini diterjemahkan ke dalam ekspresi kreatif yang menghormati dan memuliakan Al-Quran. Falsafah dan teologi, Al-Quran menjadi asas kepada wacana falsafah dan teologi Islam, dengan ramai cendekiawan melakukan tafsiran mendalam terhadap ayat-ayat meneroka hubungan antara wahyu, rasionaliti dan kehidupan seharian. Sumber hukum dan etika. Sebagai sumber utama syariat, Al-Quran memberikan asas hukum dan etika yang mempengaruhi keputusan hukum, norma sosial dan etika pribadi dalam masyarakat Islam. Ketahanan dan adaptasi. Kesucian Al-Quran telah dipelihara sepanjang zaman dengan adaptasi bijak terhadap perkembangan teknologi, pendidikan dan cabaran sosial, memastikan kerelevanan dan kelestarian ajarannya. Dialog antara agama, ayat-ayat cabaran dalam Al-Quran menjadi titik perbincangan dalam dialog antara agama, membuka ruang untuk memahami dan menghormati perbezaan teologi dan persamaan moral antara agama. Kritikan dan analisis akademik. Al-Quran juga menjadi subjek kajian akademik yang meluas daripada aspek linguistik hingga sejarah agama dan perbandingan, sering mencabar para penyelidik untuk memahami dan menghargai kerumitan dan kedalaman teks ini. Dengan kesinambungan aksiom 1 ini, kita menegaskan bahawa Al-Quran bukan sahaja asas keimanan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam perkembangan intelektual, budaya dan spiritual manusia, menawarkan cabaran dan inspirasi yang terus relevan hingga kini. Aksiom 2. Kesempurnaan Al-Quran adalah prinsip asas dalam akidah Islam, di mana Al-Quran dianggap sebagai wahyu yang sempurna daripada Allah dari segi kebenaran, keindahan, dan kerelevanannya. Berikut adalah beberapa ayat yang sering dijadikan dalil bukti atau rujukan untuk menyokong kesempurnaan Al-Quran. Surah Al-An'am, ayat, "Dan sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." Dalil, ayat ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah petunjuk yang benar dan diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, menunjukkan kesempurnaannya dalam memberi panduan. Surah Al-Maidah dia, ayat, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." Dalil, ayat ini dikenali sebagai ayat penyempurnaan agama, menyatakan bahawa Islam dengan Al-Quran sebagai kitabnya telah disempurnakan. Ini menunjukkan kesempurnaan Al-Quran dalam memberi panduan agama. Ayat, "Dan ingatlah hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Ayat ini menjelaskan bahawa Al-Quran diturunkan sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, menegaskan bahawa dalam Al-Quran terdapat segala apa yang diperlukan manusia untuk kehidupan di dunia dan akhirat, tanda kesempurnaan. Surah Al-Baqarah, ayat, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Dalil, ini adalah salah satu ayat pembuka yang menegaskan bahawa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menunjukkan kesempurnaan dalam kebenaran dan panduannya. Surah Az-Zumar, ayat, "Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun." Dalil, ayat ini menonjolkan keindahan dan kesempurnaan sastra Al-Quran yang mampu menyentuh hati dan jiwa manusia. Dengan aksiom ini, kita mengakui bahawa Al-Quran dianggap sebagai kitab yang sempurna dalam memberi panduan, hukum dan ajaran moral untuk manusia daripada Allah SWT.
Surah 2 ayat 2 perkataan 2 kitab. Surah 3 ayat 3 perkataan 3. Kemudian huraikan kenapa surah Al-Baqarah 22 kitab, kitab. Surah Ali Imran, perkataan ketiga, kitab. Sebab-sebab mengapa kitab muncul pada kedudukan yang sama dalam kedua-dua ayat. Penggunaan perkataan kitab dalam konteks pengenalan. Dalam kedua-dua ayat, perkataan kitab digunakan sebagai pengenalan atau penegasan terhadap apa yang sedang dibincangkan, yaitu Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah, kitab memulakan penerangan tentang Al-Quran sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 3, kitab menunjukkan kebenaran wahyu yang diturunkan sebelum dan selepasnya. Struktur dan gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran sering menggunakan pengulangan dan pola perkataan yang sama untuk menekankan mesej tertentu atau untuk memberi kesan ritma dalam bacaan. Pengulangan perkataan kitab pada kedudukan awal ayat-ayat ini mungkin bertujuan untuk menekankan kepentingan Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi asas kepada akidah dan panduan hidup. Mengaitkan perhatian. Kedua-dua surah ini bermula dengan tema yang berkaitan dengan iman, wahyu dan kebenaran Al-Quran. Menyebut kitab pada awal ayat-ayat ini adalah cara untuk mengarahkan secara terus perhatian pembaca atau pendengar kepada sumber kebenaran dan panduan utama dalam Islam. Kesinambungan mesej, surah Al-Baqarah dan Ali Imran, walaupun berbeza turutan turunnya, kedua-duanya mengandungi panduan asas untuk umat Islam. Penggunaan kitab pada kedudukan yang sama menunjukkan kesinambungan tema tentang kedudukan Al-Quran sebagai kitab yang membawa panduan daripada Allah. Menegaskan kesahihan dan kesempurnaan Al-Quran. Dengan menggunakan kitab pada kedudukan yang sama, Al-Quran menegaskan bahawa ini adalah teks yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, surah Al-Baqarah. Dan bahawa ini adalah kebenaran yang diturunkan daripada Allah yang melengkapi dan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, surah Ali Imran. Pendekatan retorik. Dalam bahasa Arab, kedudukan perkataan dalam ayat mempunyai makna retorik yang kuat. Pengulangan perkataan kitab pada kedudukan awal mengajak perhatian pembaca atau pendengar kepada intipati teks yang sedang dibincangkan, memberi kesan bahawa tema utama surah tersebut adalah Al-Quran itu sendiri. Justru, kemunculan kitab pada kedudukan yang sama dalam dua ayat berbeza daripada dua surah berbeza mempunyai tujuan yang mendalam dalam konteks kesusasteraan, teologi dan pendidikan Islam. Kesinambungan dan penekanan pada perkataan kitab, konteks sejarah dan sejarah penurunan. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran adalah dua surah pertama dalam turutan Al-Quran, walaupun Ali Imran turun selepas sebahagian daripada Al-Baqarah. Kedudukan kitab pada awal ayat ini boleh dilihat sebagai cara untuk menegaskan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu utama dalam konteks sejarah penurunan ayat-ayat Al-Quran, terutamanya pada zaman awal Islam di Madinah. Kepentingan Al-Quran sebagai sumber hukum dan etika. Dengan menyebut kitab pada awal ayat, Al-Quran menegaskan bahawa semua hukum, etika dan ajaran moral yang akan dijelaskan dalam surah tersebut berasal daripada kitab suci ini. Ini merupakan isyarat kepada pembaca atau pendengar bahawa apa yang mereka pelajari adalah terus daripada wahyu Tuhan. Pendidikan dan dakwah. Dalam konteks pendidikan Islam dan penyebaran ajaran, memulakan dengan perkataan kitab dalam ayat-ayat ini memberikan asas bahawa semua ajaran dan hukum Islam berasal daripada Al-Quran, kitab yang dipercayai tidak ada keraguan di dalamnya. Ia membantu dalam menanamkan rasa hormat dan keyakinan terhadap teks suci. Simbolisme dan simbolisme nombor. Dalam tradisi Islam, nombor seringkali mempunyai makna simbolik, bahawa kitab muncul pada kedudukan kedua dan ketiga dalam ayat berbeza daripada dua surah berbeza mungkin menunjukkan simbolisme tertentu, seperti kesempurnaan. Nombor 2 dalam budaya Arab sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan atau kekuatan. Nombor 3 sering dikaitkan dengan kekuatan atau kesucian. Kesatuan mesej Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang walaupun terdiri daripada banyak surah dan ayat, mempunyai satu mesej utama yang koheren. Pengulangan perkataan kitab pada kedudukan yang sama dalam ayat daripada surah berbeza menunjukkan kesatuan ini, bahawa Al-Quran adalah kitab yang menyampaikan satu kebenaran daripada Allah. Membina naratif keimanan. Dalam konteks pembinaan iman, peletakan perkataan kitab pada awal ayat ini sebahagian dari strategi naratif dalam Al-Quran untuk membina keyakinan baca terhadap kesahihan dan kesuciannya.
Ia adalah cara untuk memfokuskan perhatian kepada sumber wahyu sebelum membincangkan lebih lanjut tentang iman, ibadah, dan hukum. Justru kitab bukan sekadar perkataan, tetapi simbol kepada keseluruhan wahyu Al-Quran, memberi panduan dan kebenaran yang perlu diikuti oleh manusia. Kedudukannya dan pengulangannya dalam ayat-ayat ini menunjukkan betapa sentralnya Al-Quran dalam ajaran Islam dan bagaimana teks ini disusun untuk menyampaikan mesejnya dengan cara yang efektif dan menyentuh hati. Al-Quran lisan versus Al-Quran tulisan, kitab. Dalam konteks Islam, perbezaan antara Al-Quran lisan, Al-Quran yang dibaca atau dihafal, dan Al-Quran tulisan, Al-Quran yang ditulis dijelaskan seperti berikut. Al-Quran lisan, maksud merujuk kepada Al-Quran yang dibaca, dihafal, atau disampaikan secara lisan. Ini termasuk bacaan, hafan, penyampaian Al-Quran melalui tilawah atau qiraat. Signifikansi, hafalan. Salah satu tradisi terpenting dalam Islam adalah hafalan Al-Quran oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia yang membantu memelihara kesucian dan penyebaran teks suci ini. Bacaan, membaca Al-Quran dengan tajwid, peraturan membaca, yang betul dianggap sebagai satu bentuk ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan, pendidikan Islam sering memberi tumpuan kepada aspek lisan Al-Quran, mengajar kanak-kanak dan orang dewasa untuk memahami, menghafal, dan mengamalkan ayat-ayatnya. Al-Quran tulisan, Al-Quran tulisan. Definisi, merujuk kepada Al-Quran yang ditulis atau cetak sama ada dalam bentuk mushaf tradisional kitab Quran atau dalam format digital. Signifikansi, pemeliharaan. Penulisan Al-Quran adalah cara untuk memastikan teks tersebut dipelihara dalam bentuk fizikal yang boleh diakses oleh generasi akan datang. Salah satu contoh penting ialah penulisan mushaf oleh Khalifah Uthman ibn Affan untuk menyeragamkan penulisan Al-Quran. Kajian dan tafsiran, penulisan Al-Quran membolehkan kajian, penjelasan, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks suci ini. Ia juga memudahkan penyebaran ilmu Al-Quran melalui buku dan bahan pendidikan. Kesucian dan penghormatan, Al-Quran tulisan dihormati dengan penuh adab. Contohnya, mushaf tidak boleh diletakkan di tempat yang kotor dan terdapat adab tertentu dalam mengendalikannya. Al-Quran lisan versus Al-Quran tulisan, kitab, penyatuan. Kedua-dua ini disatukan dalam konsep kitab. Di sini bukan sahaja merujuk kepada Al-Quran tulisan tetapi juga kepada keseluruhan wahyu yang diakui sebagai satu kesatuan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kesucian dan keaslian. Kedua-dua Al-Quran lisan dan tulisan dianggap suci dan sahih. Tradisi hafalan menjaga kesucian teks daripada perubahan, manakala penulisan memastikan teks kekal utuh dan boleh diakses oleh semua orang. Fungsi dan amalan. Al-Quran lisan lebih berkaitan dengan amalan ibadah harian, seperti solat dan bacaan, manakala Al-Quran tulisan lebih banyak digunakan untuk kajian, tafsiran, dan rujukan. Walau bagaimanapun kedua-duanya saling melengkapi, hafalan sering diperkukuhkan dengan membaca teks tulisan, dan pemahaman bacaan tulisan boleh meningkatkan kualiti bacaan. Persepsi umat. Bagi umat Islam, kedua-dua bentuk ini adalah satu dan sama, iaitu kitab yang suci, di mana kehidupan lisan teks dan penulisannya memastikan keabadiannya. Justru, kedua-dua Al-Quran lisan dan tulisan adalah dua sisi daripada kitab yang sama. Masing-masing memainkan peranan penting dalam memelihara, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian umat Islam. Al-Quran lisan, zikir, surah 19 ayat 9, versus Al-Quran tulisan kitab, surah 2 ayat 2, perkataan 2, surah 3, perkataan 3. Ini merupakan perbandingan yang menarik antara konsep Al-Quran lisan dan Al-Quran, wahyu ilahi dan kepentingannya yang abadi. Teks yang diberikan ini mengkaji pemeliharaan dan ketulenan Al-Quran dengan memberi tumpuan kepada surah Al-Hijr 19:9 sebagai jaminan ilahi untuk perlindungannya. Ia mengkaji pelbagai aspek pemeliharaan ini termasuk penyampaiannya mutawatir, hafalan, dan bentuk tulisnya, mushaf. Teks ini terusnya membincangkan gaya sastra Al-Quran yang unik, peranannya sebagai panduan hidup, dan usaha berterusan para cendekiawan untuk memahami dan mempertahankan integriti Al-Quran daripada kritikan. Akhir sekali, ia menganalisis ayat-ayat cabaran dalam Al-Quran yang mencabar manusia untuk menghasilkan teks yang setanding sebagai bukti lanjut tentang asal-usulnya yang ilahi. Bagaimanakah pemeliharaan Al-Quran menjamin ketulenannya? Pemeliharaan Al-Quran, menurut sumber-sumber, menjamin ketulenannya melalui gabungan penyampaian lisan dan kodifikasi bertulis. Kedua-duanya dipercayai dilindungi secara ilahi. Penyampaian lisan, mutawatir.
Al-Quran telah disampaikan melalui ramai individu dan pelbagai laluan, menjadikan kesilapan atau penipuan hampir mustahil. Ini dirujuk sebagai mutawatir yang bermaksud bahawa Al-Quran telah diturunkan melalui begitu banyak sumber sehingga tidak ada kemungkinan kesilapan dalam penyampaiannya. Kaedah penyampaian ini dilihat sebagai pelindung daripada sebarang perubahan teks. Bentuk bertulis, mushaf, penyeragaman Al-Quran bertulis di bawah pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan dilihat sebagai langkah penting dalam memelihara ketulenannya. Tindakan ini diambil untuk mengelakkan variasi dalam teks kerana dialek Arab yang berbeza. Bentuk bertulis yang seragam atau mushaf memastikan bahawa Al-Quran akan kekal konsisten di seluruh dunia Islam. Selain itu, sumber-sumber menunjukkan bahawa pemeliharaan Al-Quran dikaitkan dengan jaminan ilahi. Ayat Al-Quran dari surah Al-Hijr 19 dipetik, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lihafizun, yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami sentiasa menjaganya. Ayat ini adalah teras kepada kepercayaan Islam bahawa Allah sendiri adalah pelindung Al-Quran, memastikan kesucian dan ketulenannya. Konsep ini dirujuk sebagai hifz Al-Quran, penjagaan Al-Quran, yang bermaksud pemeliharaan Al-Quran. Tambahan pula, sumber-sumber menekankan perkara-perkara berikut yang menyumbang kepada ketulenan Al-Quran. Menghafal, Al-Quran bukan sahaja dipelihara dalam bentuk bertulis, tetapi juga melalui amalan tahfiz atau hafalan oleh berjuta-juta orang merentasi generasi, menjadikannya teks yang unik dalam sejarah. Amalan. Umat Islam memainkan peranan aktif dalam memelihara Al-Quran melalui amalan seperti tilawah, talaki, pengajaran lisan, dan tahfiz. Konsistensi. Al-Quran mempunyai konsistensi dan keselarasan dalam tema-temanya, walaupun diturunkan dalam tempoh masa yang panjang. Pengesahan saintifik dan ilmiah. Kajian Al-Quran telah membawa kepada perkembangan bidang seperti retorik Arab balaghah, linguistik dan falsafah Islam, yang seterusnya mengesahkan keunikan sifat ilahi teks tersebut. Ayat cabaran. Al-Quran mengandungi apa yang dikenali sebagai ayat cabaran yang mencabar sesiapa sahaja untuk menghasilkan sesuatu yang setanding dengannya. Ayat-ayat ini menekankan bahawa kualiti sastra dan kandungan tidak dapat ditiru oleh manusia atau jin. Semua elemen ini digabungkan, penyampaian lisan, kodifikasi bertulis, perlindungan ilahi, dan pelbagai amalan dan usaha ilmiah. Semuanya menyumbang kepada kepercayaan Islam terhadap ketulenan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran adalah penting kerana ia mencerminkan kepercayaan Islam terhadap pemeliharaan ilahi teks tersebut. Dan ia menggambarkan usaha yang diambil untuk memastikan ketepatan dan keseragamannya merentasi generasi. Berikut adalah pandangan terperinci tentang sejarah penulisan Al-Quran dan kepentingannya. Wahyu awal dan menghafal. Al-Quran pada mulanya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lisan oleh malaikat Jibril bermula pada tahun 610 Masihi. Nabi membacakan wahyu ini kepada para sahabatnya yang menghafal dan menuliskannya pada pelbagai bahan seperti daun kurma, tulang, dan kulit. Penyampaian lisan ini yang dirujuk sebagai mutawatir memastikan penyebaran dan pemeliharaan Al-Quran yang meluas semasa hayat Nabi. Istilah mutawatir menunjukkan Al-Quran diturunkan melalui banyak sumber, menjadikan kesilapan tidak mungkin berlaku. Penyusunan semasa hayat Nabi. Walaupun Al-Quran dihafal dan ditulis oleh pelbagai sahabat, ia belum disusun menjadi satu buku mushaf semasa hayat Nabi. Walau bagaimanapun, Nabi sendiri akan menunjukkan susunan beberapa surah. Peranan Zaid ibn Thabit. Nabi mempunyai beberapa penulis yang akan menulis wahyu. Dengan Zaid ibn Thabit menjadi salah seorang yang paling terkenal. Amalan bacaan tilawah, pengajaran lisan talaki dan hafalan tahfiz oleh para sahabat juga memainkan peranan penting dalam memelihara Al-Quran pada masa ini. Penyusunan semasa pemerintahan Abu Bakar. Berikutan kematian Nabi Muhammad pada tahun 632 Masihi, Perang Yamamah mengakibatkan kematian ramai sahabat yang telah menghafal Al-Quran. Ini menimbulkan kebimbangan tentang potensi kehilangan Al-Quran. Dan Umar ibn Khattab mencadangkan agar satu salinan bertulis Al-Quran dibuat. Akibatnya, Abu Bakar menugaskan Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang sedia ada dalam bentuk bertulis dan hafazan, mencipta satu rekod bertulis Al-Quran yang standar, yang dipanggil Mushaf Abu Bakar. Penyeragaman. Semasa pemerintahan Uthman ibn Affan. Semasa pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan sekitar 650-653 Masihi, variasi dalam bacaan Al-Quran mula muncul disebabkan oleh dialek Arab yang berbeza.
Untuk menyelesaikan perbezaan ini dan memastikan keseragaman, Uthman membentuk sebuah jawatan kuasa, juga diketuai oleh Zaid ibn Thabit, untuk mencipta satu versi Al-Quran yang standar. Versi standar ini yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani menjadi teks rasmi Al-Quran. Salinan mushaf ini diedarkan ke seluruh dunia Islam untuk memastikan teks tersebut kekal konsisten dan semua versi lain dimusnahkan untuk mengelakkan kekeliruan atau percanggahan. Proses kodifikasi ini membantu mencegah variasi dan memastikan keseragaman Al-Quran bertulis. Kepentingan Al-Quran bertulis. Tindakan menulis Al-Quran adalah sangat penting kerana ia mencerminkan kepercayaan Islam terhadap perlindungan ilahi Al-Quran dan kepentingannya sebagai sumber panduan utama bagi umat Islam. Bentuk bertulis Al-Quran yang dirujuk sebagai kitab dilihat sebagai rekod wahyu ilahi yang kekal dan boleh diakses. Ia menyediakan teks yang konsisten dan standar yang boleh digunakan untuk kajian, rujukan dan pengajaran. Penyeragaman oleh Uthman juga penting kerana ia memastikan bahawa teks bertulis adalah sama untuk semua umat Islam, membantu menggalakkan perpaduan dan memelihara ketulenan Al-Quran. Al-Quran sebagai zikr dan kitab. Al-Quran dipandang sebagai zikr peringatan dan kitab buku bertulis. Aspek zikr menonjolkan penyampaian lisan, bacaan dan hafalan Al-Quran yang vantipinik mainterima. Aspek kitab menonjolkan sifat teks bertulis yang kekal dan boleh diakses, memastikan pemeliharaannya dan ketersediaannya untuk kajian dan renungan. Kedua-dua bentuk dilihat penting untuk memelihara dan memahami Al-Quran. Jaminan ilahi. Teras kepada kepentingan Al-Quran bertulis ialah kepercayaan Islam bahawa Allah sendiri telah menjamin perlindungannya. Surah Al-Hijr 15:9 menyatakan, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami sentiasa menjaganya." Kepercayaan ini memberi keyakinan kepada umat Islam terhadap ketulenan Al-Quran dan memastikan pemeliharaannya yang berterusan. Istilah mutawatir dan taufiqi mengukuhkan kepercayaan ini, menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan melalui banyak sumber dan pemahamannya dibimbing secara ilahi. Ringkasnya, sejarah penulisan Al-Quran menonjolkan komitmen masyarakat Islam awal untuk memelihara dan menyeragamkan mesej ilahi Al-Quran dan menekankan kepercayaan bahawa Al-Quran dilindungi oleh Allah sendiri, memastikan ketulenannya yang berterusan dan peranannya sebagai panduan untuk umat Islam di seluruh dunia. Bagaimanakah konsep mutawatir berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran? Konsep mutawatir adalah penting untuk memahami bagaimana pemeliharaan Al-Quran dipercayai memastikan ketulenannya. Mutawatir merujuk kepada kaedah khusus untuk menyampaikan maklumat yang melibatkan ramai individu, merentasi pelbagai laluan, menjadikannya hampir mustahil untuk berlaku kesilapan atau pemalsuan. Beginilah bagaimana mutawatir berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Penyampaian lisan. Al-Quran pada mulanya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lisan dan kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat ini menghafal ayat-ayat tersebut dan juga menuliskannya. Penyampaian lisan Al-Quran tidak terhad kepada kumpulan kecil, tetapi sebaliknya, ia dikongsi secara meluas di kalangan masyarakat melalui pelbagai rantaian perawi. Bilangan orang yang terlibat dalam penyampaian lisan inilah yang menjadikannya mutawatir. Penyampaian yang luas ini dipercayai melindungi Al-Quran daripada perubahan atau kesilapan kerana hampir mustahil bagi begitu ramai orang untuk berpakat untuk mengubahnya atau untuk memperkenalkan kesilapan tanpa dikesan. Pelbagai sumber bebas. Konsep mutawatir menunjukkan bahawa penyampaian berlaku melalui banyak sumber yang berbeza dan bebas. Ini bermakna Al-Quran tidak bergantung pada satu rantaian penyampaian saja, tetapi sebaliknya, ia diturunkan melalui pelbagai saluran yang saling mengesahkan antara satu sama lain. Ini mengukuhkan kepercayaan terhadap ketulenan dan kebolehpercayaan teks tersebut. Jaminan ketepatan. Kerana banyaknya sumber bebas yang terlibat, kaedah penyampaian mutawatir dilihat sebagai jaminan ketepatan yang kukuh. Jumlah perawi yang banyak dan kepelbagaian laluan penyampaian menjadikannya sangat tidak mungkin untuk sebarang perubahan atau pemalsuan diperkenalkan tanpa dikesan dan diperbetulkan. Ini amat penting untuk teks yang dianggap sebagai firman Allah yang sebenar. Perlindungan ilahi. Kepercayaan terhadap penyampaian mutawatir selaras dengan doktrin Islam bahawa Allah telah berjanji untuk melindungi Al-Quran daripada kerosakan. Ayat dari surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami sentiasa menjaganya, sering dipetik bersama-sama dengan konsep mutawatir dan menekankan sebenarnya baiklah guranan ilahi dan realitas version dicapai melalui penyampaian teliti kesimpulan. Istilah mutawatir dan taufiki mengukuhkan kepercayaan ini, menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan melalui banyak sumber dan pemahamannya dibimbing secara ilahi. Melengkapi rekod bertulis, walaupun penyampaian lisan melalui konsep mutawatir adalah penting, kodifikasi bertulis Al-Quran di bawah pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan seterusnya menyokong pemeliharaan dan ketulenannya. Penyeragaman teks bertulis memastikan keseragaman di seluruh wilayah yang berbeza, manakala tradisi lisan mutawatir memastikan ketepatannya, mewujudkan sistem pemeliharaan berdasarkan pengesahan bertulis dan lisan. Bentuk bertulis Al-Quran dirujuk sebagai kitab, manakala bacaan lisan dan hafalan dirujuk sebagai zikr. Kedua-dua konsep ini menonjolkan kepentingan tradisi lisan dan bertulis. Ringkasnya, konsep mutawatir adalah asas kepada pemahaman Islam tentang pemeliharaan Al-Quran. Ia merujuk kepada banyak penyampaian lisan Al-Quran yang bebas, yang bersama-sama dengan kodifikasi bertulis, dipercayai memastikan ketepatan dan ketulenan Al-Quran sebagai firman Allah yang sebenar. Jelaskan kepentingan ayat cabaran dalam menyokong asal-usul ilahi Al-Quran. Ayat cabaran adalah penting dalam menyokong asal-usul ilahi Al-Quran kerana ia dilihat sebagai cabaran langsung daripada Allah kepada sesiapa sahaja yang meragui ketulenan Al-Quran atau mendakwa bahawa ia adalah ciptaan manusia. Ayat-ayat ini mencabar orang yang ragu-ragu untuk menghasilkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran, dan ketidakupayaan sesiapa sahaja untuk memenuhi cabaran ini dianggap sebagai bukti sumber ilahi Al-Quran. Berikut adalah huraian tentang kepentingannya. Keistimewaan sastera dan linguistik. Cabaran utama dalam ayat-ayat ini adalah untuk menghasilkan teks yang menandingi Al-Quran dari segi keindahan sastera, keindahan bahasa, dan makna yang mendalam. Gaya, struktur, dan kefasihan Al-Quran yang unik dianggap tidak dapat ditandingi, menonjolkan statusnya sebagai mukjizat. Cabaran khusus. Ayat cabaran datang dalam beberapa bentuk. Setiap satu menekankan aspek yang berbeza tentang sifat Al-Quran yang tidak dapat ditiru. Menghasilkan satu surah. Beberapa ayat mencabar orang yang tidak beriman untuk menghasilkan satu surah, bab Al-Quran. Surah Al-Baqarah adalah salah satu contoh cabaran ini yang menyatakan, maka datangkanlah satu surah yang sepertinya, dan panggillah orang-orang yang kamu sembah selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Cabaran ini menonjolkan aspek sastra Al-Quran dan menunjukkan bahawa sepatutnya mudah bagi manusia untuk menirunya jika ia adalah ciptaan manusia. Menghasilkan 10 surah. Cabaran itu ditingkatkan dalam surah Hud dengan meminta penentang untuk menghasilkan 10 surah yang serupa dengan yang ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa keistimewaan Al-Quran tidak terhad kepada satu surah, tetapi merupakan ciri seluruh teks. Menghasilkan hadis. Surah At-Tur 52-34 mengemukakan cabaran untuk menghasilkan hadis seperti yang ada dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa cabaran itu bukan sahaja terhad kepada ayat-ayat puisi atau undang-undang, tetapi juga meliputi kisah dan pengajaran moral dalam Al-Quran. Ketidakupayaan manusia dan jin. Surah Al-Isra' medis walaupun semua manusia dan jin bekerjasama, mereka tidak akan dapat mencipta sesuatu yang setanding dengan Al-Quran. Ini menekankan bahawa sumber Al-Quran adalah di luar kemampuan manusia. Bukti asal-usul ilahi. Memandangkan tiada sesiapa yang pernah berjaya menyahut cabaran ini, umat Islam menganggap ayat cabaran sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Ketidakupayaan manusia atau jin untuk menghasilkan sesuatu seperti Al-Quran, sama ada satu surah atau keseluruhan hadis, menunjukkan bahawa ia bukan berasal dari manusia, tetapi merupakan ciptaan Allah yang ajaib. Al-Quran sebagai mukjizat yang berterusan. Ayat-ayat cabaran dilihat sebagai bukti bahawa Al-Quran bukan sahaja mukjizat sejarah, tetapi mukjizat yang terus relevan sepanjang zaman. Mengukuhkan keimanan. Bagi umat Islam, ayat-ayat ini mengukuhkan kepercayaan mereka terhadap sifat ilahi Al-Quran dan mengukuhkan keyakinan mereka bahawa ia adalah firman Allah yang sebenar. Mereka melihat ayat cabaran sebagai cara untuk menonjolkan keunikan dan kualiti Al-Quran yang tidak dapat ditandingi, meningkatkan iman dan pemahaman mereka. Seruan untuk berfikir.
Ayat cabaran juga berfungsi sebagai seruan untuk berfikir bagi orang beriman dan tidak beriman untuk mengkaji teks Al-Quran dan menghargai kedalaman sastera, moral dan spiritual. Ia mengajak pembaca untuk mengkaji dan mendalami Al-Quran untuk memahami kualitinya yang unik dan kuasa mesejnya. Ringkasnya, ayat cabaran adalah penting kerana ia mewakili cabaran langsung daripada Al-Quran yang tidak pernah dapat dipenuhi oleh sesiapa pun. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai bukti kukuh tentang asal-usul ilahi Al-Quran, sifatnya yang ajaib, dan statusnya sebagai panduan utama untuk manusia. Ia menonjolkan keunikan sastera, bahasa, dan tema Al-Quran, dan mengukuhkan kepercayaan bahawa ia bukan berasal dari manusia. Huraikan peranan tradisi lisan dan bertulis dalam memelihara Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran dikaitkan dengan tradisi lisan dan bertulis yang kukuh yang saling melengkapi. Tradisi lisan, yang dikenali sebagai mutawatir, melibatkan penyampaian yang meluas melalui ramai individu merentasi pelbagai laluan, yang menjadikan perubahan atau pemalsuan hampir mustahil. Bentuk bertulis Al-Quran, yang dirujuk sebagai kitab, adalah cara untuk memastikan keseragaman dan kebolehcapaian teks. Beginilah bagaimana tradisi lisan dan bertulis menyumbang kepada pemeliharaan Al-Quran. Penyampaian lisan, mutawatir. Al-Quran pada mulanya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lisan dan disampaikan kepada para sahabatnya yang menghafal ayat-ayat tersebut dan menyebarkannya secara meluas melalui pelbagai perawi. Penyampaian yang meluas melalui banyak sumber bebas dianggap mutawatir, menjadikannya sangat tidak mungkin untuk berlaku kesilapan atau pemalsuan tanpa dikesan. Ini melindungi Al-Quran daripada perubahan atau kesilapan kerana begitu ramai orang perlu terlibat dalam konspirasi untuk mengubahnya atau memperkenalkan kesilapan tanpa dikesan. Tradisi lisan ini dianggap sebagai aspek Al-Quran yang hidup, ditekankan melalui amalan seperti tilawah, bacaan, talaqi, pengajaran lisan, dan tahfiz. Tradisi lisan berkait rapat dengan konsep zik, peringatan, di mana Al-Quran adalah sumber peringatan dan hubungan dengan Allah melalui bacaan dan hafalannya. Bentuk bertulis, kitab. Bentuk bertulis Al-Quran memastikan pemeliharaan fizikal teks. Penyeragaman teks bertulis yang dikenali sebagai mushaf di bawah pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan memastikan keseragaman dan mencegah variasi. Bentuk bertulis membolehkan kajian, tafsiran dan penyebaran ilmu. Bentuk bertulis juga memudahkan pemahaman yang lebih mendalam dan perkembangan pelbagai bidang seperti linguistik dan penulisan. Interaksi antara tradisi lisan dan bertulis. Kedua-dua tradisi lisan dan bertulis dianggap sebagai sebahagian daripada satu kesatuan suci. Tradisi lisan menghidupkan teks, manakala bentuk bertulis memastikan kekekalannya dan kebolehcapaiannya. Teks bertulis menyokong tradisi lisan dengan menyediakan rujukan yang nyata dan penyampaian lisan melindungi teks bertulis daripada kerosakan. Interaksi ini menunjukkan bahawa kedua-dua aspek lisan dan bertulis adalah penting untuk pemeliharaan Al-Quran kerana ia bertujuan untuk menjadi teks yang dihafal dan dikaji. Ringkasnya, pemeliharaan Al-Quran tidak bergantung pada satu kaedah sahaja, tetapi merupakan hasil daripada interaksi yang kuat antara tradisi lisan yang meluas dan teks bertulis yang diseragamkan dengan teliti. Tradisi lisan dengan penekanannya pada penyampaian mutawatir memastikan ketepatan teks melalui bilangan perawi yang terlibat. Tradisi bertulis dengan tumpuannya pada penyeragaman dan kebolehcapaian menyediakan rekod Al-Quran yang nyata dan seragam. Bersama-sama, tradisi ini telah memelihara ketulenan, ketepatan dan kesucian Al-Quran sepanjang sejarah. Jelaskan konsep zik dan kitab yang berkaitan dengan Al-Quran. Konsep zikr dan kitab adalah dua cara yang saling berkaitan untuk memahami Al-Quran. Setiap satu menekankan aspek yang berbeza tentang sifat dan peranannya dalam Islam. Zikr, maksud bahasa Arab, zikr bermaksud peringatan. Dalam konteks Al-Quran, zikr merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber berperingatan tentang Allah dan ajarannya. Ia menekankan aspek Al-Quran yang dinamik dan hidup, berkait rapat dengan bacaan lisan dan hafalan. Tradisi lisan. Zikr menonjolkan penyampaian lisan Al-Quran yang dianggap sebagai kaedah pemeliharaan yang penting. Ini berkait rapat dengan konsep mutawatir, di mana Al-Quran diturunkan melalui banyak perawi yang bebas, menjadikan kesilapan atau perubahan sangat tidak mungkin. Amalan konsep zikr dijelmakan dalam amalan seperti tilawah, tindakan membaca Al-Quran dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tahfiz, amalan menghafal Al-Quran yang dianggap sebagai tindakan pengabdian yang penting.
bacaan dalam solat dan bentuk ibadah lain, di mana Al-Quran digunakan untuk memohon kehadiran Allah. Hubungan dengan ilahi. Zikr juga menonjolkan Al-Quran sebagai cara untuk berhubung dengan ilahi. Tindakan mengingati Allah melalui Al-Quran mendekatkan orang beriman kepadanya. Surah Al-Hijr 25. Ayat ini yang menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami sentiasa menjaganya. Mengaitkan Al-Quran secara langsung dengan konsep zikr, mengukuhkan idea bahawa ia adalah sumber peringatan yang dilindungi secara ilahi. Kitab, maksud? Kitab diterjemahkan sebagai buku dalam bahasa Arab dan merujuk kepada Al-Quran dalam bentuk bertulisnya. Ia menekankan sifat Al-Quran yang kekal, fizikal dan boleh diakses. Tradisi bertulis, kitab, menonjolkan kepentingan teks bertulis dalam memelihara Al-Quran. Penyeragaman teks bertulis mushaf di bawah pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan memastikan keseragaman dan mencegah variasi. Kebolehcapaian bentuk bertulis menjadikan Al-Quran boleh diakses untuk kajian, tafsiran, dan penyebaran ilmu. Kajian dan ilmu. Kitab adalah asas untuk kerja-kerja ilmiah, termasuk tafsir, tafsiran, perkembangan linguistik, dan falsafah Islam. Surah Al-Baqarah 22 dan Ali Imran. Ayat-ayat ini merujuk kepada Al-Quran sebagai kitab, menonjolkan statusnya sebagai kitab panduan ilahi, dan menekankan kepentingannya dalam bentuk bertulis. Hubungan, konsep saling melengkapi. Walaupun berbeza, zikr dan kitab bukanlah saling eksklusif, tetapi merupakan aspek pelengkap bagi teks suci yang sama. Ia mewakili dimensi lisan dan bertulis Al-Quran. Kedua-duanya penting untuk pemeliharaan, pemahaman, dan pelaksanaan. Kesatuan. Kedua-dua zikr dan kitab menyumbang kepada konsep Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh. Bacaan lisan menghidupkan teks, manakala bentuk bertulis memastikan kekalannya dan kebolehcapaiannya. Pemeliharaan. Bersama-sama, bentuk lisan dan bertulis telah memelihara Al-Quran sepanjang sejarah. Penyampaian lisan memastikan ketepatannya dan mengekalkan kehidupan teks, manakala bentuk bertulis menyediakan rekod yang nyata. Ringkasnya, zikr menonjolkan aspek Al-Quran yang dinamik, diingat dan disembah melalui penyampaian lisan, menekankan peranannya sebagai peringatan tentang Allah. Kitab menekankan sifat Al-Quran yang kekal, fizikal dan boleh diakses melalui bentuk bertulisnya, menjadikannya sumber kajian, tafsiran dan panduan. Kedua-dua konsep adalah penting untuk memahami sifat Al-Quran yang pelbagai dan peranan utamanya dalam kehidupan umat Islam. Bincangkan pengaruh Al-Quran terhadap ilmu dan falsafah Islam. Al-Quran mempunyai pengaruh yang besar terhadap ilmu dan falsafah Islam, berfungsi sebagai teks asas yang telah mendorong perkembangan pelbagai bidang pengajian. Berikut adalah huraian tentang pengaruh Al-Quran. Perkembangan retorik dan linguistik Arab. Kajian Al-Quran telah menjadi daya penggerak dalam perkembangan retorik Arab, balagha, dan bidang linguistik Arab yang lebih luas. Para cendekiawan telah menganalisis gaya sastra, kosakata, dan struktur sintaksis Al-Quran yang unik, yang dianggap tidak dapat ditandingi dalam keindahan dan kefasihannya. Ayat cabaran dalam Al-Quran yang mencabar orang yang tidak beriman untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran telah mendorong kajian terperinci tentang aspek linguistik dan sastra teks tersebut. Keistimewaan Al-Quran, struktur dan gayanya yang unik telah membawa kepada kajian yang meluas tentang tata bahasa, sintaksis, dan retorik Arab. Falsafah Islam. Al-Quran mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan falsafah Islam. Ahli falsafah telah mendalami teks tersebut untuk meneroka persoalan metafizik, etika, dan sifat Tuhan. Perbahasan teologi dan falsafah. Ahli falsafah Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyah telah menulis secara meluas tentang Al-Quran, menangani ayat-ayat cabaran dan menerangkan bagaimana Al-Quran berbeza daripada karya sastra lain, bukan sahaja dalam bentuknya tetapi juga dalam isi dan kesannya terhadap jiwa manusia. Tafsiran dan pemahaman. Al-Quran telah mendorong renungan falsafah yang mendalam tentang hubungan antara iman dan akal, sifat wahyu ilahi dan implikasi etika ajaran Al-Quran. Perkembangan ilmu Al-Quran. Kajian Al-Quran telah membawa kepada kemunculan pelbagai bidang ilmu khusus yang dikhaskan untuk kajian dan pemeliharaannya. Tafsiran. Ilmu tafsiran Al-Quran yang bertujuan untuk memahami makna dan implikasi ayat-ayat Al-Quran. Tafsir melibatkan kajian terperinci tentang konteks sejarah, nuansa linguistik, dan asas teologi Al-Quran. Qiraat. Kajian tentang pelbagai kaedah membaca Al-Quran, memastikan penyampaian teks yang tepat.
Bacaan ini memelihara sebutan Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Ulum Al-Quran, bidang yang lebih luas ini merangkumi pelbagai subdisiplin seperti Rasm al-Mushaf, kajian tentang skrip bertulis Al-Quran, dan Asbab al-Nuzul, sebab-sebab di sebalik penurunan ayat-ayat tertentu. Kerangka moral dan etika. Al-Quran menyediakan kerangka moral dan etika yang komprehensif untuk umat Islam. Ahli falsafah dan cendekiawan telah berusaha untuk mendapatkan prinsip dan garis panduan daripada Al-Quran yang boleh diaplikasikan dalam konteks yang berbeza. Ajaran Al-Quran tentang keadilan, belas kasihan, dan tanggungjawab sosial telah membentuk perkembangan etika Islam dan pemikiran undang-undang. Para cendekiawan telah mengkaji secara meluas ayat-ayat yang berkaitan dengan etika, undang-undang keluarga, tingkah laku ekonomi, dan sistem politik untuk membangunkan kerangka kerja yang komprehensif. Pengaruh terhadap pendidikan dan pembelajaran. Al-Quran adalah pusat pendidikan Islam, mendorong pelajar dan guru untuk mendalami teks tersebut daripada hafalan hingga tafsiran. Kajian Al-Quran adalah bahagian asal kurikulum di institusi pendidikan Islam, menekankan pemahaman, hafalan, dan bacaan Al-Quran yang betul. Kajian Al-Quran telah mendorong perkembangan metodologi pengajaran dan sumber pendidikan, daripada ulasan hingga alat khusus untuk mempelajari tata bahasa Arab. Peranan dalam dialog antara agama. Al-Quran berfungsi sebagai titik fokus untuk perbincangan antara agama. Dakwaan Al-Quran tentang asal-usulnya yang ilahi, keunikannya dan ayat-ayat cabaran sering menjadi sebahagian daripada perbincangan apabila umat Islam berinteraksi dengan penganut agama lain. Perbincangan ini memberi peluang untuk membandingkan perspektif tentang wahyu, sifat teks suci, dan nilai-nilai moral. Kajian Al-Quran juga telah menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara Islam dan agama lain. Ringkasnya, pengaruh Al-Quran terhadap ilmu dan falsafah Islam adalah mendalam dan pelbagai. Ia bukan sahaja membentuk pemikiran teologi dan falsafah, tetapi juga menjadi daya penggerak untuk perkembangan pelbagai disiplin akademik, termasuk linguistik, undang-undang, etika dan pendidikan, dan terus menjadi sumber inspirasi dan panduan. Jelaskan sifat ganda Al-Quran sebagai zikr dan kitab. Al-Quran difahami mempunyai sifat ganda, dicirikan oleh konsep zikr dan kitab. Istilah-istilah ini menonjolkan aspek Al-Quran yang berbeza, namun saling berkaitan. Setiap satu memainkan peranan penting dalam pemeliharaan, pemahaman dan pelaksanaannya. Zikr. Maksud dalam bahasa Arab, zikr bermaksud peringatan. Berkaitan dengan Al-Quran, zikr menekankan peranannya sebagai sumber peringatan tentang Allah dan ajarannya. Ia menonjolkan aspek Al-Quran yang dinamik dan hidup, menekankan bacaan lisan dan hafalan. Penyampaian lisan, zikr berkait rapat dengan penyampaian lisan Al-Quran. Amalan yang dianggap sebagai kaedah pemeliharaan yang penting. Ini dikaitkan dengan konsep mutawatir, di mana Al-Quran diturunkan melalui banyak perawi yang bebas, sehingga menjadikan kesilapan atau perubahan sangat tidak mungkin. Amalan konsep zikr dijelmakan dalam amalan seperti tilawah, tindakan membaca Al-Quran dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tahfiz, amalan menghafal Al-Quran dianggap sebagai tindakan pengabdian yang penting. Bacaan dalam solat dan bentuk ibadah lain, di mana Al-Quran, kitab suci agama Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Ia bukan sekadar buku, tetapi panduan, sumber ketenangan jiwa, dan panduan lengkap untuk kehidupan. Ia dianggap sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Peristiwa wahyu ini sangat penting, menandakan permulaan era baru dalam sejarah manusia. Teras kepada kepercayaan Islam adalah jaminan Allah untuk memelihara Al-Quran. Jaminan ini menjadi tonggak keimanan umat Islam, memberikan rasa aman dan kesinambungan. Seperti yang termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang akan menjaganya." Ayat ini merupakan pernyataan kuat tentang perlindungan Allah. Ayat ini menjadi asas kepercayaan bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini adalah sama seperti yang diwahyukan kepada Nabi. Ia adalah bukti rantaian penyampaian yang tidak putus dan ketelitian yang dilakukan oleh generasi umat Islam. Janji pemeliharaan ini telah bergema selama berabad-abad, membimbing umat Islam dalam usaha mereka untuk menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran. Ia telah mencetuskan budaya penghormatan dan dedikasi terhadap kitab suci ini. Janji pemeliharaan Allah bukanlah sekadar jaminan pasif.
Ia adalah pernyataan aktif tentang komitmen Allah untuk memastikan Al-Quran kekal suci dan tidak berubah, sebuah dokumen hidup sepanjang zaman. Ia adalah pernyataan aktif tentang komitmen Allah untuk memastikan Al-Quran kekal suci dan tidak berubah. Campur tangan ilahi ini telah dilengkapi dengan usaha manusia, mewujudkan sinergi yang telah memelihara Al-Quran sepanjang zaman. Janji ini telah mendorong dedikasi ramai individu dan masyarakat sepanjang sejarah. Daripada juru tulis awal yang menyalin teks dengan teliti hingga sarjana moden yang terus mengkaji dan menafsirkannya, komitmen terhadap pemeliharaan tidak pernah goyah. Generasi demi generasi telah mengabdikan diri untuk memelihara Al-Quran dalam bentuk asalnya. Dedikasi ini terbukti dalam banyak sekolah Al-Quran, halakah pengajian, dan tradisi keluarga yang berpusat pada kitab suci ini. Komitmen ini terbukti dalam kaedah penyampaian yang teliti dan ketelitian ilmiah yang diterapkan dalam kajian dan tafsirannya. Al-Quran telah dihafal, dibacakan, dan ditulis dengan ketepatan yang luar biasa. Implikasi jaminan ilahi ini sangat mendalam. Ini bermakna umat Islam boleh mendekati Al-Quran dengan penuh keyakinan, mengetahui bahawa mereka sedang berinteraksi dengan firman Allah yang murni dan tidak tercemar. Ia menanamkan dalam diri umat Islam keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap keaslian Al-Quran. Kepercayaan ini bukan sekadar soal iman, tetapi disokong oleh bukti sejarah dan kesepakatan ulama. Jaminan ini membolehkan umat Islam mendekati Al-Quran dengan penuh keyakinan, mengetahui bahawa mereka sedang berinteraksi dengan firman Allah yang murni dan tidak tercemar. Ia adalah sumber kekuatan rohani dan panduan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, pemeliharaan Al-Quran bukan sekadar fakta sejarah. Ia adalah bukti hidup tentang janji ilahi yang termaktub dalam ayat-ayatnya. Ia adalah keajaiban berterusan yang meneguhkan iman umat Islam. Pemeliharaan Al-Quran adalah bukti kekuatan iman dan warisan abadi Nabi Muhammad. Ajarannya dan mesej ilahi yang disampaikannya terus bergema dengan berjuta-juta orang. Ia adalah kisah dedikasi manusia yang berjalin dengan campur tangan ilahi, kisah yang terus mengilhami kekaguman dan penghormatan di hati umat Islam di seluruh dunia. Perjalanan Al-Quran melalui sejarah adalah naratif yang luar biasa tentang iman dan ketabahan. Kelangsungan hidup Al-Quran sepanjang zaman, tidak berubah dan tidak tercemar, berdiri sebagai suara harapan dan panduan untuk manusia, bukti kerelevanan abadi pesannya. Ia adalah sumber kebijaksanaan dan panduan untuk semua aspek kehidupan. Naud mentorsin nan dan pedaning relevansis betik berbabata batjingba. Pemeliharaan Al-Quran berkait rapat dengan konsep penghantaran mutawatir. Kaedah ini yang berakar umbi dalam tradisi Islam memainkan peranan penting dalam memelihara ketulenan Al-Quran sejak dari awal lagi. Mutawatir merujuk kepada riwayat yang disampaikan oleh begitu ramai orang dalam setiap generasi, sehingga mustahil bagi mereka semua untuk bersetuju dengan sesuatu yang direka-reka. Kaedah penghantaran ini bergantung kepada rantaian individu yang amanah yang menerima, menghafal, dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat baginda dengan teliti menghafal dan melafazkan ayat-ayat yang diwahyukan kepada mereka. Amalan ini, yang sebati dalam masyarakat Islam awal, memastikan penyebaran Al-Quran secara meluas walaupun sebelum ia dibukukan. Kaedah mutawatir menyediakan sistem semak dan imbang yang mantap. Dengan ramai individu menghafal dan menyampaikan ayat-ayat yang sama, sebarang percubaan untuk mengubah atau memesongkannya akan segera kelihatan. Hafalan dan penyampaian secara kolektif ini bertindak sebagai pelindung daripada sebarang kemungkinan kesalahan atau perubahan yang disengajakan terhadap teks Al-Quran. Kaedah penyampaian ini menonjolkan sifat kemasyarakatan dalam pemeliharaan Al-Quran. Ia bukan semata-mata tanggungjawab para ulama atau juru tulis. Sebaliknya, ia adalah usaha kolektif yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Tanggungjawab bersama ini memupuk rasa pemilikan dan penghormatan yang mendalam terhadap Al-Quran, memastikan penyampaiannya dengan penuh teliti dan tepat. Wahyu Al-Quran diturunkan selama lebih 2 dekad, di mana ayat-ayatnya diturunkan secara berperingkat-peringkat. Wahyu ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudiannya menyampaikannya kepada para pengikutnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW sendiri mengawasi susunan ayat dan surah, memastikan mesej suci Allah terpelihara dengan tepat, penyusunan lengkap Al-Quran ke dalam satu teks bertulis berlaku selepas kewafatan baginda.
Ini merupakan tugas besar yang memerlukan perhatian teliti terhadap perincian dan pemahaman mendalam tentang wahyu. Tugas ini jatuh ke bahu para Khulafa ar-Rashidin, pemimpin umat Islam pada masa itu. Mereka bertanggungjawab memastikan Al-Quran terpelihara sepenuhnya untuk generasi akan datang. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Khalifah pertama, menyedari perlunya memelihara Al-Quran dalam bentuk yang lebih kekal. Beliau memahami kepentingan menjaga kalamullah ini. Keputusan ini didorong oleh peristiwa Perang Yamamah, di mana ramai penghafaz Al-Quran terkorban. Kehilangan mereka ini menonjolkan keperluan segera untuk menghimpunkan Al-Quran ke dalam bentuk teks bertulis. Prihatin terhadap kemungkinan kehilangan Al-Quran, Abu Bakar mengamanahkan tugas penyusunan kepada Zaid bin Thabit, seorang penulis terkemuka yang pernah berkhidmat sebagai salah seorang penulis wahyu Nabi. Zaid dikenali dengan ingatannya yang luar biasa dan dedikasinya. Zaid bin Thabit yang terkenal dengan ketelitian dan ketakwaannya menjalankan tugas itu dengan penuh rasa hormat. Beliau melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggungjawab dan ketaatan, memahami betapa pentingnya tugas yang dipikulnya. Beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari pelbagai sumber, termasuk cebisan tulisan pada kulit, tulang, dan kepingan batu, serta dari ingatan para sahabat. Proses ini dijalankan dengan teliti dan menyeluruh. Setiap ayat diteliti dan disahkan dengan beberapa saksi yang telah menghafaz Al-Quran secara langsung daripada Nabi. Ini memastikan ketepatan dan ketulenan teks yang disusun. Semasa pemerintahan Khalifah ketiga, Uthman bin Affan, timbul keperluan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran bagi menangani perbezaan bacaan yang muncul akibat kepelbagaian dialek daerah. Variasi dalam sebutan dan bacaan menjadi satu kebimbangan. Uthman membentuk sebuah jawatan kuasa ulama untuk menghasilkan salinan Al-Quran yang seragam berdasarkan himpunan yang dibuat pada zaman Abu Bakar. Jawatan kuasa ini bekerja keras untuk memastikan konsistensi dan keseragaman. Salinan-salinan yang telah diseragamkan ini kemudiannya diedarkan ke seluruh dunia Islam, mengukuhkan kesatuan Al-Quran dan mencegah sebarang kemungkinan perbezaan dalam bacaan atau tafsiran. Usai Uthman ini, bewansaf bekas spraglol de stikson boch wa utidat in primumat Islam. Menghafal Al-Quran yang dikenali sebagai hifz atau tahfiz mempunyai tempat yang sangat penting dalam Islam. Amalan suci ini bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan rohani yang mendalam yang menghubungkan orang yang beriman secara langsung dengan firman Allah. Sejak zaman Nabi Muhammad lagi, umat Islam telah digalakkan untuk menghafal Al-Quran. Nabi sendiri adalah orang pertama yang menghafal Al-Quran, menjadi contoh kepada para pengikutnya. Amalan ini yang sudah sebati dalam tradisi Islam, telah memainkan peranan penting dalam memelihara ketulenan Al-Quran dan memastikan penyampaiannya turun-temurun. Keluarga sering berkumpul untuk membaca dan menghafal Al-Quran, mewujudkan ikatan yang kuat melalui amalan rohani bersama. Menghafal Al-Quran dianggap sebagai satu ibadat, satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dipercayai bahawa mereka yang menghafal Al-Quran akan mendapat ganjaran dan nikmat istimewa di dunia dan akhirat. Ini adalah bukti penghormatan mendalam yang diberikan oleh umat Islam terhadap Al-Quran, menganggapnya sebagai amanah suci yang mesti dijaga dan diwariskan. Al-Quran sering dikendalikan dengan penuh berhati-hati dan hormat, mencerminkan kedudukannya yang tinggi di hati orang-orang yang beriman. Tradisi hifz telah melahirkan ramai hufaz yang mendedikasikan hidup mereka untuk menghafal, membaca, dan mengajar Al-Quran. Individu-individu ini sangat dihormati dalam masyarakat Islam kerana dedikasi dan komitmen mereka. Selain menghafal, pelbagai amalan keilmuan telah menyumbang kepada pemeliharaan Al-Quran. Para ulama dengan teliti menyalin teks Al-Quran, memastikan setiap huruf dan perkataan dicatat dengan tepat. Tilawah, seni membaca Al-Quran dengan sebutan dan melodi yang betul, memastikan Al-Quran dibaca dengan tepat dan indah. Amalan ini bukan sahaja memelihara teks tetapi juga meningkatkan pengalaman rohani pembaca dan pendengar. Tajwid, ilmu fonetik Al-Quran, memberi tumpuan kepada artikulasi tepat setiap huruf dan bunyi Arab, memelihara integriti sonik Al-Quran. Tajwid yang betul adalah penting untuk mengekalkan sebutan dan makna ayat-ayat Al-Quran yang betul. Tafsir, ilmu tafsir Al-Quran, melibatkan menafsirkan makna dan mesej Al-Quran. Usaha ilmiah ini bertujuan untuk mendedahkan makna dan implikasi yang lebih mendalam daripada teks Al-Quran. Ulama yang pakar dalam tafsir mengkaji nuansa linguistik, konteks sejarah dan implikasi teologi ayat-ayat Al-Quran,
memberikan panduan dan pandangan untuk memahami mesejnya. Karya mereka sangat penting untuk membantu umat Islam mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian mereka. Tradisi keilmuan ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi ulama, membentuk khazanah ilmu yang kaya yang mengelilingi Al-Quran, memastikan pemahaman dan tafsirannya yang tepat. Usaha kolektif ini telah melindungi mesej Al-Quran, membolehkannya terus memberi inspirasi dan membimbing berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia.